Bismillahirrahmanirrahim. Hello, hai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam program Lighthouse untuk minggu ni. Untuk pengetahuan anda semua, program Lighthouse ni kita akan anjurkan pada setiap minggu. Jadi ini merupakan salah satu kekuatan daripada Study Guidance Unit menganjurkan program setiap minggu. Jadi terima kasih kepada anda yang sedang menonton sekarang ni. Anda boleh komen, boleh like dan juga boleh share. Kerana sebab untuk topik pada pagi ini kita akan bincangkan satu topik yang berkait dengan kehidupan seharian kita. Disebabkan itulah saya memilih topik ini. Jadi sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Asmat Omar, saya merupakan kaunselor di Unit 10. Dan bukan sekadar saya seorang, tapi kita ada ramai lagi kaunselor-kaunselor di Student Guidance Unit. Jadi kepada anda, bolehlah hadir ke Chess Building Level 3. Office kita terletak dekat situ dan bertemulah dengan kaunselor anda. Okay, kita ada ramai kaunselor. So boleh manfaatkan mereka semua untuk kesejahteraan kesihatan mental kita semualah. Okay, so sebelum kita memulakan Lighthouse kita pada program pada kali ini, macam mana puasa anda sekarang? Okay atau tak? Kita dah masuk Ramadan yang kedua pada hari ini. So ini adalah salah satu permulaan lah untuk kita nak rebut lagi banyak ganjaran daripada pada bulan puasa. Okay. So untuk topik pada pagi ini kita nak cakap mengenai hormon. Apa yang anda tahu tentang hormon? Okay. Mungkin akan jawab hormon ni dia ada hormon lelaki, ada hormon perempuan kan. Mungkin itu adalah pengetahuan asas kita tentang hormon lah bila bercakap mengenai hormon. Tetapi sebenarnya kehidupan kita seharian semuanya berkait dan hormon memainkan peranan penting dalam mengawal kita punya mood, kita punya pemikiran, kita punya proses learning. Kerana sebab hormon ni dia terletak dekat otak. Jadi apa sahaja kehidupan seharian kita semuanya mengenai bagaimana kita berfikir, bagaimana kita behavior kita. So sangat-sangat penting. Mungkin penerangan saya pada hari ini anda mungkin belum pernah dengar ataupun pernah dengar, tapi saya rasa anda akan dapat sesuatu yang barulah dalam program Lighthouse untuk minggu ni. So topik kita pada pagi ini adalah Know Your Happy Hormone. Ketahui anda punya happy hormone. Okay. Happy hormone kita ada banyak, kan? Tak adalah banyak. Ada 4 yang utama. So saya akan terangkan 4 yang utama. Tetapi hormon ni dia terletak dekat organ badan kita. So sebenarnya setiap organ badan kita mempunyai hormon yang tersendirilah. So nanti kita akan terangkan untuk slide yang seterusnya. Okay, so dalam badan manusia ni kita ada banyak sistem yang mengawal kita punya tindak tanduk, kita punya perbuatan. So dalam badan kita, sistem yang ada dalam badan kita ni, siapa yang mengawalnya adalah neuron. Alright. So neuron ni macam mana nak senang faham? Neuron ni adalah kita boleh cakap dia sebagai ejen ataupun pengantaraan di antara otak dengan organ manusia. Kan? Neuron ni dia membawa mesej. Mesej apa? Mesej sebagai contoh, bila anda memegang air panas, anda tersentuh air panas, terpegang air panas ke, neuron akan membawa mesej panas itu kepada otak kita. So daripada situ otak kita akan tahu benda tu panas. Okay. So function dia, bila otak kita tahu benda tu panas, kita akan berupaya untuk mengelak daripada terkena air panas tu. Maksudnya otak kita memberi arahan untuk tangan kita tarik elak daripada terkena air panas. So basically itulah nak mudah faham tentang neuron. Dan neuron ni dia ada lebih 86 bilion ataupun sel ataupun neuron ni ada lebih 86 bilion dalam badan manusia. So semestinya dia memainkan peranan sangat penting dalam kehidupan seharian kita. Okay. Allow signal to move between brain and body. Macam saya terangkan tadi, neuron ni dia memberi signal ataupun membenarkan signal untuk bergerak daripada otak ke badan manusia. Alright. So kita ada 2 sistem yang utama dalam tubuh badan manusia, iaitu nervous system dan endocrine system. Nervous system
adalah sistem yang mengawal kita punya tindak tanduk seharian, manakala endokrin mengawal kita punya mood, kita punya pemikiran. So, dua sistem ni sebenarnya dia interconnected. Dia interaction, dia berinteraksi antara satu sama lain lah. Okay. So, kita tengok nervous system dulu. Nervous system ni dia command center dalam tubuh badan manusia, di mana dia mengawal, dialah yang menjadi sistem yang utama untuk mengawal kita punya digestion, kita punya breathing, kita punya sexual development. Sebab nervous system ni dia originating from kita punya otak kita. Dia control kita punya pergerakan, control kita punya pemikiran dan automatic response. Automatic response ni apa? Nak senang faham, automatic response ni adalah respon-respon yang tubuh badan kita react semasa kita menerima tekanan ataupun kita stres, depressed, okay? Bila kita stres, kita menerima tekanan, badan kita akan ada automatic response. Contohnya, contoh saya ambil kalau kita stres nak exam. Bila kita stres nak exam tu, apa kesan daripada stres tu ataupun apa automatic response daripada stres tu? Salah satunya adalah badan kita heartbeat kita, degupan jantung kita akan semakin laju. Lepas tu mungkin kita akan mudah berpeluh, and then kita akan sakit kepala bila kita stres. Itu dinamakan sebagai automatic response. Badan kita respon terhadap tekanan yang kita terima. Okey, penyakit, kemalangan, toksin dalam badan, natural aging, proses penuaan yang semula terjadi kepada manusia boleh mengurangkan keupayaan kita punya nervous system. Okey, so anda perasan tak bila kita semakin berusia, kita akan kurang upaya untuk berfikir, mata kita akan mula menjadi rabun, menjadi tak nampak, telinga kita akan kurang pendengaran. Sebenarnya semua itu dia bermula dengan nervous system dalam badan manusia. Disebabkan bila kita semakin berusia, keupayaan nervous system kita akan berkurang. Okay. And then bila kita meningkat dewasa, okay, nervous system kita dia akan ada kekurangan keupayaan bila kita ada banyak penyakit. Disebabkan itu semasa kita muda ni, kita kena mengamalkan gaya hidup sihat, kita kena makan benda-benda yang sihat supaya kita boleh mencapai healthy aging. Bila kita dapat healthy aging tu, kita masa tua kita tu menjadi lebih bermakna, kan? Menjadi lebih bermakna. So bermulalah daripada sekarang, okay? Bermula daripada sekarang, selalu exercise, jaga pemakanan, okay? Kurangkan gula dalam makanan, kurangkan lemak dalam makanan. So kita akan jadi lebih baiklah di masa hadapan. Okay, so nervous system ni dia memberi kesan ataupun dia affect setiap aspek kesihatan dalam kehidupan kita lah. Macam saya terangkan tadi, kita punya thought, kita punya memory, kita punya learning dan feeling. Okay? Bila kita berusia, pemikiran kita pun semakin lupa. Kita ada macam-macam benda yang kita akan lupa. So itu semua adalah kesan daripada nervous system. Lepas tu kita punya pergerakan, okay? Kita punya pergerakan pun akan menjadi lebih terhad. And then kita punya sense ataupun kita punya deria. Okay, kita ada 5 deria kan, deria melihat, mendengar, membau, sentuh dan sebagainya. So semua itu juga akan memberi kesan. Kita punya sleep, kita punya healing and kita punya aging. Okay. Sebab tu bila orang yang depressed ataupun orang yang mengalami masalah kesihatan mental, mereka ada masalah dengan tidur ni sebenarnya. Mereka mungkin susah nak tidur pada waktu malam. Dan semua ni sebenarnya mainkan peranan hormon, terutamanya hormon lah, dan semuanya bermula juga dengan nervous system kita. And then banyak lagi lah heartbeat, respond to stressful situation, macam saya terangkan tadi, automatic responses, that is when it comes to stressful situation, and then digestion, body process dan sebagainya.
And then seterusnya endocrine system. Okay. Happy hormone terletak di bawah endocrine system ni. Alright. So endocrine system ni dia berkait dengan gland ataupun kelenjar dalam badan manusia. Dalam badan manusia ni kan ada banyak kelenjar, ada kelenjar thyroid, ada kelenjar pituitary, ada kelenjar adrenal, kan. So setiap kelenjar ataupun every gland dia secrete dia punya hormon, dia punya own hormon. So setiap gland dia ada dia punya hormon dia. Okay, macam hari ni kita nak berbincangkan mengenai happy hormone. So happy hormone dia terletak dekat otak. Ataupun lebih spesifik dekat bahagian hypothalamus. And then apa itu hormon kan? Kita selalu tanya, kalau kita tak faham lagi apa tu hormon kan. Senang hormon ni bermaksud chemical. Hormon ni merupakan chemical dalam otak kita ataupun dalam setiap gland yang ada dalam badan manusia. That coordinate different function in your body by carrying message through your blood to your organs, skin, muscle and other tissues. Okay, so hormon dia membawa message daripada otak, dia membawa message melalui badan kita ke organ-organ yang lain. Contohnya macam happy hormone yang kita nak bincang pada hari ini. So happy hormone hormon tu daripada kelenjar pituitary dia akan membawa kepada organ-organ kita supaya organ-organ kita ni dapat respon terhadap stres ataupun benda-benda yang kita terima dalam kehidupan seharian kita. So this signal tell your body what to do and when to do. So signal ataupun hormon ni dia memberitahu badan kita apa yang kita kena buat dan waktu bila kita kena buat. Sebagai contoh, anda pernah dengar tak proses fight and flight? Okay, fight and flight. Fight and flight ni contoh bila badan manusia terima tekanan. Okay, so proses fight and flight ni dia akan berlaku. Di mana sama ada badan kita tu nak terima tekanan tu ataupun kita nak lari daripada tekanan tu. Contohnya, saya ambil contoh, anda berjalan, kemudian terjumpa seekor ular lah. Ular tu macam nak patuk orang ke kan. So daripada situ apa yang berlaku, proses fight and flight. Sama ada kita nak lari daripada ular tu ataupun kita nak stay je. Okay, bila kita nak lari daripada ular tu, kelenjar adrenal. Okay, kelenjar adrenal dia akan rembeskan hormon, and then bila kelenjar adrenal ni dia rembeskan hormon, kita akan rasa takut, kita akan rasa jantung kita akan berdegup dengan kencang, kita akan rasa berpeluh. Itu semua kesan-kesan daripada stres ataupun kesan daripada ular tadi. So daripada situ badan kita akan berfungsi dan kita akan larilah. Kita akan fight. Kita akan flight. Kita akan fight daripada tekanan tadi. Itu contoh mudah yang boleh untuk kita faham. So what does endocrine system do and how does it work? Yang pertama sekali, your endocrine system continuously monitors amount of hormone in your blood. Okay, so endocrine system ni dia mengawal perembesan hormon di dalam badan manusia. Disebabkan hormon ni dia unik tau, dia unik. Bila hormon merembeskan, bila kelenjar tu merembeskan hormon yang terlalu banyak, dia juga akan memberi kesan terhadap mood kita. Okay, dan bila hormon tu dirembeskan sedikit, ia juga akan memberi kesan kepada kita punya mood. So pituitary gland senses when your hormone level rise and tells other gland to stop producing and releasing hormone. So dalam banyak-banyak gland dalam badan manusia, pituitary gland ni dia adalah kelenjar yang utama yang mengawal penghasilan hormon ataupun hormon level dalam badan manusia ni. Dia akan bagi tahu kelenjar kita sama ada untuk memberhentikan penghasilan hormon atau meneruskan perembesan hormon. Okay, so when hormone level dip below a certain point, the pituitary gland can instruct other gland to release more. Okay, so bila sesuatu gland dalam badan manusia ni kurang menghasilkan hormon, so pituitary gland ni lah yang akan berfungsi untuk mengimbangkan hormon dalam badan manusia. So this imbalance can cause health problems such as high blood pressure, change in sleep. So bila seseorang tu ada masalah kesihatan mental, ia disebabkan imbalance hormone in our body. Dia disebabkan ketidakseimbangan hormon di dalam badan manusia. Alright, so hormone affect nearly every process in your body. Okay, so hormon ni dia memberi kesan seharian dalam kehidupan manusia.
Contohnya macam metabolism. Okay, metabolism ni bermaksud kita boleh kaitkan dengan selera makan lah metabolism ni. Sebab bila metabolism kita tinggi, okay, so proses penurunan berat badan tu dia akan jadi lebih mudah. Manakala bila metabolism rendah, proses penurunan berat badan akan jadi agak sukar disebabkan metabolism. Alright. So and then apa lagi? Growth and development, emotion, fertility, sexual function, sleep and blood pressure. So macam saya terangkan tadi juga, tidur juga dia memberi kesan kepada kita punya hormon, and then kita punya growth and development. Okay, mungkin anda boleh nampak orang yang ada yang orang yang tinggi, ada orang yang rendah, semua tu berkait dengan hormon, iaitu hormon dekat thyroid, dekat thyroid yang memberi kesan kepada pertumbuhan badan manusia. Emotion and mood, kita hari ni kita nak lebih bercerita mengenai emotion and mood lah, sebab kita bercakap mengenai happy hormone. So it's all related about emotion and mood. Okay, so kita nak masuk terus ke apa itu happy hormone. Okay, so macam saya terangkan tadi, hormon ni dia adalah chemical messenger ataupun bahan kimia yang menghantar mesej kepada reseptor badan kita. So semua reseptor ni dia terletak dekat badan manusia lah, dekat nervous system, and dia membawa hormon ni kepada otak kita. So a neurotransmitter is what carries the signal a hormone sent from one cell to another throughout your body. So neurotransmitter ni adalah pembawa mesej ataupun dia membawa signal hormon kita ke badan ataupun organ manusia. So bila dia membawa mesej tu, dia akan melibatkan fungsi kita punya badan lah, macam digestion, penghadaman, and then growth, sleep dan sebagainya. Yang ni saya dah terangkan di awal slide tadi. Alright, so kita pergi ke happy hormone yang pertama, iaitu hormon endorphin. Okay, setiap hormon ni dia ada dia punya keywords dia. Dia punya keyword. Contoh macam endorphin ni, dia punya keywords dia adalah pain reliever, okay, ataupun hormon endorphin ni dia berkait dengan bila kita bersukan, kita akan satu hormon akan dirembeskan, iaitu inilah hormon endorphin ni. So bila hormon endorphin ni dirembeskan, kita akan jadi lebih gembira, kita akan jadi lebih ada self esteem yang tinggi, disebabkan hormon endorphin ni dia bila kita jogging contohnya kan, bila kita jogging kita akan ada rasa sakit dekat badan, betul tak? So kesakitan tu sebenarnya dia bagus untuk perembesan hormon. Okay, untuk boleh meningkatkan kita punya hormon. So that's why bila kita pergi workout ataupun pergi gym ke, pergi jogging ke, perasan tak kita akan ada perasaan confident. Kita akan rasa macam self esteem kita tu tinggi pada waktu tu. Disebabkan apa? Disebabkan endorphin ni lah. So macam mana kita nak boost endorphin hormon ni? Melalui bersukan, makan dan sebagainya. Nanti kita akan tengok macam mana kita boleh boost hormon endorphin ni. Okay, so endorphin carry message to nervous system to let your body know you are not in danger and can relax after experiencing something painful. Macam saya terangkan tadi, bila kita berjogging kita akan sakit kan. So sebenarnya sakit itu adalah sakit yang sihat, sakit yang bagus lah, sebab dia merupakan pain reliever. So how do endorphin affect your body? Macam mana endorphin ni dia memberi kesan terhadap badan kita? Dia akan lower and steady your heart rate. Okay, dia akan merendahkan atau memastikan kita punya heart rate tu berada dalam keadaan steady. Macam kita berjogging lah kan. Bila kita berjogging, kita punya heart rate bukan sekadar berjogging lah. Maksudnya aktiviti-aktiviti yang mengeluarkan peluh, macam main football ke, badminton, pingpong dan sebagainya. Semua tu akan memberi kesan kepada hormon endorphin. So it also can build our self-confidence and self-esteem. Macam saya terangkan tadi, bila kita bersukan, okay, boleh meningkatkan kita punya keyakinan, kita punya penghargaan ke diri, self-esteem, okay, minimize cramp. Okay, bila kita bersukan juga, kita tak lari daripada kecederaan-kecederaan kecil macam cramp ni. So it also can minimize our cramp when we get into sport.
And then also help to reduce inflammation. Inflammation ni maksudnya keradangan lah ataupun kesakitan. Dia boleh mengurangkan kita punya kesakitan. So what happen when you have low endorphin level? Okay, macam saya terangkan tadi juga, setiap hormon ni dia ada bila hormon tu kurang dirembeskan, akan ada kesan terhadap badan manusia. Okay, contohnya macam kalau endorfin ni kurang, maksudnya kita tak bersukan, kita tak pernah dalam seminggu tu kita tak pernah bersukan, kita tak pernah keluar daripada rumah, hang out dengan kawan-kawan, kita duduk rumah. So apa kesan dia? Kita nak tahu kesan dia. Disebabkan bila kita duduk rumah, kita tak bersukan, kita tak connect diri kita dengan nature. So kita akan mula stress ataupun you start to feel the long term impact of chronic stress. Kan? Selalunya bila orang duduk rumah ni dia stress, kan? Dia stress, and then bila dia tak lawan dia punya stress tu dengan pergi keluar, pergi bersukan dan sebagainya. Okay, so it can lead to long term impact of chronic stress, ataupun stres kita tu akan menjadi lebih teruk. Disebabkan itu bila ada klien yang datang berjumpa dengan kaunselor, kan, so kaunselor akan suggest untuk buat aktiviti macam ni, buat aktiviti bersukan dan sebagainya supaya student tu boleh mengawal ataupun hormon endorfin ni boleh mengawal diri dia untuk menjaga mood dia. So yang seterusnya apa lagi, you have trouble sleeping and resting. Okay, macam saya terang tadi, bila seseorang tu ada masalah kesihatan mental, dia akan susah nak tidur ataupun terlebih tidur. So macam mana kita nak menjaga tidur kita dengan menjaga endorphin level. Perasan tak, bila kita bersukan petang and then malam kita akan mudah tidur, betul tak? Siapa setuju? So disebabkan itu, sebenarnya macam itulah hormon dia berfungsi. Okay, bila kita bersukan, badan kita akan badan kita akan rilis kesakitan, dan pada waktu malam kita akan mudah tidur. So dengan cara yang macam tu boleh memperbaiki kita punya sleeping clock, okay, ataupun waktu tidur kita. And lagi satu, you are irritable and in bad mood. Okay, so kita akan selalu bad mood, selalu buat benda je ada yang tak kena. So disebabkan endorphin level kita sangat rendah pada waktu itu. So hormon yang seterusnya adalah serotonin. So hormon serotonin ni dia berkait dengan stabilize kita punya emosi ataupun kita punya mood. Okay, dia adalah mood stabilizer. Serotonin ni dia punya keywords dia, mood stabilizer. Ia akan mengimbangkan di antara semua perkara atau mood dalam diri manusia ni. So additionally it help decrease our worries and concern and is associated with learning and memory. So hormon serotonin ni dia berkait dengan kita punya proses pembelajaran kita. Dan dia boleh juga mengurangkan kita punya worries ataupun keresahan. So how does serotonin affect your body? Macam mana serotonin ni memberi kesan kepada badan manusia? Okay, macam saya cakap tadi, serotonin ni dia punya primary goal dia adalah untuk regulate kita punya mood dengan fungsi badan kita. So bila serotonin ni memberi kesan kepada badan kita dengan dia mengawal kita punya tidur, kita punya digestion, kita punya appetite ataupun selera makan, dan banyak lagi lah memory and learning ability. So selera makan juga main peranan dalam kehidupan seharian kita. Bila seseorang stres, dia akan tend to makan banyak ataupun kurang makan. So berat badan pun akan menyusut, dan berat badan juga boleh jadi akan meningkat secara mendadak. So semua tu disebabkan serotonin. Serotonin yang merembeskan hormon dia supaya dan memberi kesan kita punya kehidupan seharian kita, macam tidur dan sebagainya tadilah. Okay. So what happen when you have low serotonin? Apa yang terjadi bila serotonin kita rendah? Okay, dia akan boleh meningkatkan kita punya depresi dengan anxious, meningkatkan kita punya depresi dan juga kita punya keresahan ataupun anxiety. So orang yang ada anxiety ni basically is all about dia punya serotonin level dia sangat rendah. So macam mana kita nak boost serotonin level ni? Dengan keluar berkawan, dengan hang out dengan kawan-kawan. Okay, so benda tu juga boleh
boleh meningkatkan kita punya hormon. And then ada banyak lagi irritable bowel movement. Bowel ni maksud dia adalah proses penghadaman ataupun isi perut kita. Pergerakan kita akan jadi limit dalam badan kita. Okey, seterusnya adalah oksitosin. Oksitosin ni macam saya cakap tadi juga, setiap hormon dia ada keywords dia. So keywords bagi oksitosin adalah love hormone ataupun hormon cinta. Hormon cinta. Oksitosin ni dia berfungsi bila kita berkawan, bila kita peluk, bila kita cium, okey, bila kita pegang tangan kawan-kawan ke siapa-siapalah. So dia berkait dengan perasaan, dengan relationship. So macam mana kita nak meningkatkan hormon oksitosin ni? Dengan bergaul dengan semua orang, okey. Contoh bila you all tahu macam mana nak kawal semua hormon dalam badan ni, kita akan tahu apa tindakan kita. Contoh kita pada waktu tu kita rasa bad mood. Okey, kita rasa macam down sangat. So bila kita rasa down, bila kita pergi berjumpa dengan kawan, kawan peluk kita, peluk kita, and then sebenarnya proses peluk, proses bergaul dengan kawan tu boleh meningkatkan kita punya hormon oksitosin. So dalam masa yang sama dia boleh menjaga kesihatan mental kita. So disebabkan itu kita kena tahu hormon-hormon ni supaya kita tahu macam mana kita nak kontrol penghasilan hormon dalam badan manusia. So this hormone is also essential for breastfeeding, childbirth, as well as bonding between parent and child. Okay? So sebab itu kita digalakkan untuk peluk orang yang kita sayang, mak kita, ayah kita, kakak kita, okay? Suami, isteri, kena peluk. Dengan peluk tu boleh meningkatkan hormon oksitosin. So dalam masa yang sama boleh menjaga kita punya kesihatan mental. So how does dopamine affect? Okay, so how does oksitosin ni dia main peranan dalam tubuh badan kita? So oksitosin ni is mainly correlated with a loving touch and close relationship. Macam saya cakap tadi, bila kita sentuhan, bila melibatkan hubungan yang rapat dengan kawan-kawan, so benda tu sebenarnya main peranan untuk kita punya oksitosin level dalam badan manusia. Alright, so this hormone provide multiple hit. Okay, hormon oksitosin ni dia akan berkaitan juga dengan macam mana kita nak stimulate kita punya hormon serotonin yang saya terangkan tadi, dengan juga dopamine. So bila stimulate serotonin and dopamine ni, kita akan boleh mengurangkan anxiety. Okay, so how to boost your happy hormone? Macam mana kita nak meningkatkan ataupun nak menggalakkan happy hormone ni dalam badan manusia? Yang pertama, research has shown that spending time outdoors in sunlight boost serotonin and endorphin level. Okay, ini benda yang mudah, benda yang sangat mudah yang boleh dilakukan oleh student, oleh sesiapa sahaja untuk menjaga kita punya kesihatan mental. Yang pertama, pergi keluar rumah. Keluar daripada rumah. Jangan duduk rumah. Walaupun waktu tu kita ada masalah dan sebagainya, kita kena keluar rumah. Disebabkan bila kita keluar rumah, kita akan connect diri kita dengan alam, kita connect kita dengan orang sekeliling. So daripada situ kita tak rasa down, kita tak rasa bad mood sangat sebab ada orang. Okay? Sebab itu bila orang yang dia ada kecenderungan untuk membunuh diri ni, kita akan galakkan dia untuk pergi keluar daripada rumah. Sebab apa? Sebab bila duduk seorang-seorang dalam bilik, duduk dalam rumah seorang-seorang, banyak benda yang kita boleh fikir dan banyak benda yang kita boleh buat. Boleh mencederakan diri, boleh bunuh diri dan sebagainya. So sebab itu kita kena keluar daripada rumah. Okay? Jangan duduk rumah. Pastikan diri kita connect dengan alam dekat luar. And juga dapatkan cahaya matahari. Dapatkan cahaya matahari juga salah satu cara untuk kita nak boost kita punya serotonin and endorphin level. Okay, seterusnya regular exercise. Benda ni pun saya dah cakap awal tadi dan saya pun selalu suggest kepada klien-klien yang datang bertemu kaunselor, dia cakap dia stres, dia down dan sebagainya, cubalah pergi keluar exercise. Tak semestinya kena bersukan, sebab bila sebut sukan ni kita kena tahu kemahiran, kita kena pandai main sukan supaya kita ada confident kan. Tapi cara yang paling mudah adalah dengan jogging dan buat brisk walking. Okay,
tak boleh jogging, letih, semput dan sebagainya, buat brisk walking, berjalan. Okay? Dengan berjalan boleh juga menghasilkan hormon endorfin. Sebab bila kita berjalan kita akan berpeluh, betul tak? So daripada berpeluh tu dia akan boleh meningkatkan kita punya hormon kita. And then gelak ketawa, gelak juga boleh meningkatkan kita punya endorfin dengan dopamin. Sebab tu bila kita ada kawan yang selalu menghiburkan hati kita, itu adalah salah satu benda yang kita perlu hargai dalam kehidupan kita. Sebab kawan tu juga dia membantu kita punya kesihatan mental menjadi lebih baik. And then certain food is also thought to increase the level of all four happy hormone. Okay, certain food maksud certain food dekat sini adalah makanan-makanan yang sihat. Okay, dalam kehidupan kita selalu makan. Saya ambil contoh tengah hari lah kan, kita akan ambil nasi yang terlalu banyak kan, betul tak? Kita akan ambil nasi penuh pinggan, lepas tu kadang-kadang tak ada sayur. Itu adalah salah satu benda yang kita perlu elak sebenarnya, sebab untuk menjalani kehidupan yang sihat, kita mesti ada balance dalam pengambilan makanan dalam kehidupan seharian kita. Pastikan ikut portion, okay, ambil nasi ikut portion, and dia pastikan ada juga protein, ada juga serat. So dalam satu pinggan tu dia lengkap semua makronutrien yang perlu untuk pertumbuhan badan manusia. Dan macam saya cakap tadi, untuk kita nak capai healthy aging, pemilihan makanan sangat penting supaya kita boleh aging dengan sihat lah. And then music also known to increase the dopamine level. Okay, mendengar music boleh meningkatkan kita punya hormon juga. So dan banyak lagi lah benda-benda yang boleh membuat kita happy. So apa sahaja benda yang boleh membuatkan kita happy, sila teruskan. Okay, sila teruskan dengan aktiviti itu. Termasuklah hobi kita. Hobi kita pun sangat penting. Setiap orang kena ada hobi supaya hobi tu dia boleh mengurangkan kita punya anxiety, stress dan sebagainya. Sebab bila kita buat hobi ni, kita buat benda yang kita suka, betul tak? Bila kita buat benda yang kita suka ni, kita akan boleh bawa diri kita ke menjadi lebih gembira dan sebagainya lah. So that's all for itu adalah empat hormon yang kita kena tahu dalam badan kita. Kita ada serotonin, oksitosin, dopamin dan juga endorfin. Okay, empat hormon ni kalau anda tahu macam mana dia berfungsi, kita akan tahu apa tindakan yang kita nak buat. Itu bagus tu, sebab kita boleh mengawal kita punya happy mood kita. So selain itu juga itu pasal hormon, okay? Itu pasal hormon. So bila kita dah masuk bulan puasa ni, dalam bulan puasa ni pun ada banyak cara yang kita boleh aktif kita punya hormon kita. Contohnya dengan berbuka puasa. Berbuka puasa juga boleh meningkatkan kita punya hormon, boleh meningkatkan kita punya dopamine level. Sebab bila kita makan benda yang sedap, and then kita akan rasa macam kita akan rasa happy lah kan, makan benda yang sedap, and then buka puasa seharian tak makan. So daripada situ juga dalam bulan puasa juga hormon kita akan jadi lebih bagus. Okay. So itu saja untuk minggu ni. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua kerana stay sampai ke akhir. Jadi diucapkan kepada anda semua untuk selamat puasa dalam bulan puasa ni, okay? Dan puasa juga dia mengajar erti pengorbanan lah dalam hidup kan. So itu saja daripada saya. Kita berjumpa lagi untuk minggu hadapan. Assalamualaikum and bye-bye.